Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 18 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Peguam Hisham Tepotik untuk menarik diri daripada mewakili Najib Razak dalam rayuan kes SRC. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan mahkamah ada kuasa budi bicara untuk membenar atau menolak permohonan tersebut demi melindungi hak tertuduh. Susulan keputusan itu, Hisham enggan membuat penghujahan dan mahkamah membenarkan pihak pendakwaan membuat penghujahan terlebih dahulu. Pagi tadi, mahkamah sekali lagi menolak permohonan terbaru untuk menangguhkan pendengaran rayuan utama Najib pada hari ini. Susulan itu, Hisham memohon untuk menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Terdahulu, Hisham setuju dengan penegasan Tengku Maimun bahawa Mahkamah Persekutuan ada kuasa untuk memastikan ia boleh berfungsi secara baik dan memenuhi mandatnya. Dia juga bersetuju dengan kenyataan Tengku Maimun bahawa jika dia menarik diri, ini akan menyebabkan anak guamnya iaitu Najib tidak diwakili. Tengku Maimun yang jelas tidak senang dengan perkara itu mengingatkan Hisham bahawa Najib mempunyai ramai peguam yang berkemampuan untuk mengambil alih peranannya. Bagaimanapun Hisham tetap dengan pendiriannya bahawa dia tidak bersedia jika penangguhan tidak dibenarkan. Baik, sementara itu Najib menyamakan keadaannya ketika ini seperti tanpa peguam bela walaupun mahkamah menolak permohonan peguamnya daripada menarik diri. Katanya permohonan Hisham untuk menangguhkan perbicaraan bagi mendapatkan pembelaan yang sewajarnya juga tidak dibenarkan. I'm now left without, in effect, in reality, without a defense counsel. And that is the most unfortunate part, and I'm not able to present my defense, and I believe I have a very strong and credible defense, and I believe Tuan Haji Hisham and his team, given a reasonable time, would do a very credible job to defend me. Dalam sidang medianya, bekas Perdana Menteri itu juga berkata haknya untuk hidup dan mendapat perbicaraan yang adil telah dipertaruhkan dan dia membantah sekeras-kerasnya bagaimana prosiding itu berjalan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Dua pemimpin tertinggi UMNO mengkritik keputusan Mahkamah Persekutuan kerana menolak percubaan Najib Razak mengemukakan bukti baru dalam rayuan terakhir kes SRC. Dalam satu kenyataan malam tadi, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya amat duka cita dengan keputusan Mahkamah Tertinggi itu. Dalam kenyataan berasingan, Timbalan Presiden Parti Muhammad Hassan berkata semua bukti mesti dipertimbangkan dan tidak diketepikan atas alasan teknikal. Katanya walaupun parti itu menghormati pepatah undang-undang bahawa keadilan ditangguhkan adalah keadilan dinafikan, UMNO juga menekankan bahawa keadilan tergesa-gesa adalah keadilan terkubur. Menurut permohonan bekas Perdana Menteri itu, Hakim Nazlan Muhammad Ghazali pernah bekerja dengan Maybank ketika bank itu meminjamkan 140 juta ringgit kepada Putera Perdana Development Sdn Bhd PPD. Susulan itu, kata Najib, PPD memindahkan wang tersebut kepada SRC International di mana 42 juta ringgit dipindahkan ke akaun bank peribadi Najib. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kedua-dua pasukan peguam Najib dan pihak pendakwa menyedari sepenuhnya semasa peringkat perbicaraan bahawa Nazlan pernah bekerja di Maybank. Sementara itu, Zahid dalam kenyataannya menegaskan Nazlan sudah tentu mempunyai akses luas kepada pentadbiran bank termasuk bagaimana 42 juta ringgit daripada pinjaman 140 juta ringgit itu berakhir dalam akaun bank Najib. Baik, sementara itu, seorang pemimpin PH mendakwa kepimpinan tertinggi UMNO sedang melancarkan serangan terancang ke atas Badan Kehakiman. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad berkata, kritikan terbuka UMNO itu seolah-olah mahu mempersoalkan integriti Badan Kehakiman Negara. Sekarang ini bila kamu taburkan segala fitnah dan serangan terhadap institusi kehakiman,
What do you want to achieve? Kamu nak hancurkan keyakinan rakyat terhadap sistem mahkamah. Kamu nak supaya negara ini menjadi huru-hara, dan anarki. Tak nak pegang kepada keputusan mahkamah. Mahkamah semua dah tak adil. Kenapa? Kerana tak ikut kehendak Najib. Sedangkan para hakim mengikut prosedur-prosedur yang seperti mana diamalkan di seluruh dunia. Ahli Parlimen Shah Alam itu turut mempersoalkan sama ada kepimpinan tertinggi UMNO itu faham mengenai skop Mahkamah Persekutuan apabila mereka didakwa cuba memutarbelitkan fakta dalam kes Najib. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Pakatan Harapan berjanji akan menyambung kembali siasatan ke atas skandal kapal tempur pesisir LCS sekiranya gabungan itu kembali berkuasa. Jika rakyat memberi mandat semula kepada kami dalam pilihan raya umum yang akan datang, kami juga akan melaksanakan segala strategi yang telah dikemukakan dan dibentang dalam Kertas Putih Pertahanan yang dibentang pada 2 Disember 2019. Kami akan memastikan Angkatan Tentera Malaysia akan mendapat layanan terbaik dan warganya dibekalkan dengan kelengkapan yang sesuai dan terbaik untuk menjalankan tugas mereka bagi mempertahan negara kita. Berita seterusnya. Jabatan Pilihan Raya PAS Pahang menyenarai pendek beberapa kerusi parlimen dan lebih 10 kerusi DUN yang berpotensi dimenangi parti itu dalam PRU15. Pengarahnya Hamdan Abdullah berkata, berdasarkan kedudukan sokongan semasa dan gelombang rakyat, PAS percaya pentadbiran kerajaan negeri akan berubah selepas ini. Dalam satu kenyataan, Hamdan berkata, kerajaan tanpa rasuah, kronisma dan nepotisma merupakan aspirasi PAS jika rakyat Pahang memberi mandat kepada parti itu untuk menerajui kerajaan negeri pada PRU ke-15 nanti. Gerakan PAS untuk menguasai Pahang kelihatan dibuat secara terbuka akhir-akhir ini dengan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari mengajak penyokong PH menumbangkan kerajaan negeri yang dikuasai UMNO. Ahmad Fadli juga secara jelas menyasarkan Pahang sebagai satu lagi negeri yang ingin dikuasai parti berkenaan selepas Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kelantan dan Terengganu dimenangi PAS dalam PRU ke-14, manakala Kedah dikuasai selepas langkah Sheraton berlaku. Bagaimanapun perlawanan itu tidak mendapat sambutan mana-mana pihak setakat ini. Semalam Pemuda PH Pahang beranggapan ajakan Ahmad Fadli itu sebagai satu lagi drama PAS. Dr. Mahathir Mohamad hari ini menafikan tuduhan bahawa penubuhan Gerakan Tanah Air GTA bakal memecah belahkan orang Melayu. Sebaliknya, pengerusi pejuang itu berkata, GTA berjaya mencantumkan 4 buah parti Melayu yang sebelum ini berlawan sesama sendiri. Ya, kita akui bahawa kita tak bolehlah nak satukan orang Melayu yang terlibat dengan jenayah, ada yang curi duit, apa semua. Yang itu tak ada. Yang ada orang Melayu yang ada dalam gerakan ini adalah mereka yang tidak terlibat dengan jenayah. Mereka berjuang untuk bangsa Melayu, untuk negara kita, untuk agama Islam. Itu kita punya pendirian. Dalam pada itu, Dr. Mahathir berkata, gerakan itu tidak akan bekerjasama dengan UMNO dengan menyifatkan parti itu telah rusak sehingga ke akar umbi. Semua ketua bahagian semua masuk UMNO kerana nak dapat kontrak dan nak jadi wakil rakyat, dan mereka dapat peruntukan wang yang cukup banyak, dan bukan saja ketua bahagian, ketua cawangan pun dapat, ahli biasa pun dapat. Jadi Najib berjaya merosakkan UMNO menyeluruh daripada top 1, top sampai ke akar umbi, semuanya kotor belaka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahab Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.